Baik, terima kasih Puan Lina. InsyaAllah tuan-tuan, kita mulakan kelas pada malam ni dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung kelas asas i'rab dan terjemahan kita, peringkat asas. Sekali lagi saya ucapkan barakallahu fikum. Terima kasih kepada Aunty Raja sebagai pengasas RHK Ro'a Center, juga admin Puan Lina ya, dan Puan Liza yang memudahkan kita untuk kelas online pada setiap hari Rabu. Baik, hari ini kita nak bincang ayat 5 dalam surah Al-Baqarah. Saya tahu ramai dari kalangan kita mengikuti kelas online saya sama ada secara live ataupun secara recording. Jadi adalah beberapa kadang-kadang kita kata nota ataupun beberapa poin yang kita tak sempat bincang. Sebab macam yang kita faham, kita ni kelas asas perbincangannya agak mendatalah peringkat awal. Tapi mula hari ni insya-Allah taala saya akan cuba bincang dalam sedikit dan ada satu bahan yang saya nak share kepada ibu-ibu ayah-ayah malam ni. Baik, saya bacakan dahulu ayatnya, ayat 5 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik. Dalam 1.5 jam ni apa yang kita nak kongsi dengan semua. Baik, peringkat awal ya, di awal ini ada perkataan ulaika. Saya adalah kongsi sebelum ni dalam nota-nota mingguan kita. Hari ni kita dah masuk sesi yang ke-9. Jadi dah banyak dah perbincangan yang kita telah tekankan. Mungkin ulaika ni dahulu kita pernah bincang tetapi taklah begitu dalam. Tetapi yang perlu kita faham adalah satu ulaika ini 2 kali diulang. Ya, maksudnya perkataan yang kerap lah. Ya. Boleh lihat sebentar nota yang saya nak tunjuk dengan kita malam ni. Baik, nota saya ni saya buat, saya namakan Bakim lah, sebab kita ada akronim dan juga mind map yang waktu sesi pertama dahulu saya tunjukkan. Baik, boleh lihat dalam nota ni saya ada tulis sikit tentang kita kata isim ataupun perkataan yang tadi tu. Yang mana perkataannya saya tuliskan di sini. Sekejap saya besarkan. Yap, ada di sini. Kalau lihat ada dituliskan di sini misalnya yang ini. Okey, ada perkataan ulaika. Jadi sebenarnya ulaika ni dia kerap berulang. Kita jumpa banyak dalam Al-Quran. Jadi itu sebablah saya kata perkataan ini isim sebenarnya, kata nama, dan namanya adalah isyarah, tunjuk. Ya? Dia tunjuk. Isyarat, tunjuk. Kalau perasan, ada dia pecah 2. Ada untuk ini, ada untuk itu.
Maksudnya kalau ulaika ni kita jumpa dalam mana-mana ayat, tuan-tuan, dia mesti untuk yang kita kata banyak, ya. Dia mesti untuk banyak, jamak dan juga maknanya ada mereka lah, ya, mereka semua itu ataupun kadang-kadang orang-orang itu, kita jimat waktu sikit lah. Tapi wajib ada itu. Ya. Sebab ulaika ni isim isyarah. Ya, kata nama isyarat, tunjuk. Nampak tak? Ini yang saya nak bincang. Kalau nak bincang satu-satu, memang kita ni orang kata tak ada waktulah. Tapi kita pergi pada ayat, insya-Allah. Setiap satu ni nanti kita akan jumpa. Ya. Okey. Baik, itu peringkat awal. Maksudnya kita faham ulaika ni macam tadi diberitahu masuk kelas kata-kata nama. Sebab kata nama ni ada dua cara, satu petanda, lagi satu sebab dia kerap. Satu ayat ke-5 tapi dah jumpa 2 kali diulang, repeat. Dia jamak, banyak, maksudnya apa tadi? Ulaika ni orang-orang, orang-orang itu. Sebab kata nama jenis kelas kata nama namanya isim isyarah. Kata nama isyarat untuk tunjuk, untuk jauh, itu. Baik. Kemudian kadang-kadang adalah dia terjemah orang-orang itu. Kadang-kadang dia terjemah mereka itu. Mereka ni siapa? Kalau kita lihat ayat yang 4, ayat 5, ayat 4, ayat 3, sebelum-sebelum ni fokus kepada orang-orang bertakwa, tuan-tuan. Jadi ulaika kat sini merujuk kepada mereka orang-orang itu yang orang-orang bertakwa itulah yang kita bincang dengan ibu-ibu ayah-ayah minggu lepas, yang kita senaraikan. Dia punya sifat kan, kita kata dia punya perbuatan ataupun karakternya. Beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Al-Quran, ya, mengeluarkan zakat, menunaikan solat, itu antara sifat yang Allah ceritakan pada kita, sifat orang bertakwa. Jadi di akhir ayat ke-5 ini tidak hanya kenapa ada satu kesimpulan yang diceritakan kepada kita, kesimpulan daripada sifat-sifat orang-orang bertakwa, ya. Orang-orang itu, ya, orang-orang itu. Ala. Baik, ala ni kita pernah bincang apa nama dia? Haraf jar, apa maksud dia? Kita kata atas ataupun di atas. Pada saya punya modul ni ada saya tulislah saya namakan haraf kerap, partikel yang kerap, sebab kita biasa jumpa, ya, ada haraf jar, ada ala. Tuan-tuan perasan tak yang ini? Ya. Saya ada beri penerangan sikitlah. Haraf ni yang paling tinggi kekerapan pengulangan penggunaannya, saya letakkan sikitlah untuk rujukan kita. Ya, okey. Baik. Ala. Okey. Kemudian, ya, kita faham maksud ala ni, kita kata atas lah. Ataupun kita kata orang-orang itu di atas. Di atas. Kemudian ada kalimah huda, huda. Okey, huda ni kita pernah bincang lah. Kita pernah maklumkan, biasanya pernah bincang kalau nak faham huda ni pun kita boleh faham cakap Melayu. Hidayah ataupun petunjuk. Ya? Dan kalimah huda ini isim lah, sebab hujungnya tanwin, ya. Tak ada alif lam, hujungnya tanwin. Selepas haraf jar, ya. Baik. Tapi ingat tak kita pernah share dengan semua pada sebelum ni, Ustaz, kita pernah maklumkan sebelum ni, kalau kita jumpa misalnya haraf jar, apa-apa haraf jar lah. Contohnya macam sekarang ni, ala ni lah. Ya? Jar maksudnya kita faham baris bawah. Kan? Apa fungsinya? Fungsinya akan membaris bawahkan, memajrurkan, ataupun kita kata membaris bawahkanlah hujung isim. Kan. Macam contoh, perasan tak pada ayat kita ni, kalau kita lajak pada hujung sedikit, min rabbihim.
Ya, min rabbihim. Macam min ni pun haraf jar lah. Kan kita biasa dengar. A'udzubillahi mina. Tapi min ini kalau kita rujuk di sini, pada modul ni ada saya tuliskan min kat sini. Haraf jar. Okey? Baik. Jadi min ini kita kata haraf jar daripada lah. Maka tidak heranlah kenapa kita nampak kalimah Rabbi, isim ataupun kalimah Rabbi ini dia isim, baris bawah, petanda isim dia lah. Petanda kata nama dia kan. Lepas haraf jar, alif lam tiada, ataupun kita kata yelah maksudnya dia baris bawah, lepas haraf jar, dan kita tahulah kenapa Rabbi ini berbaris bawah di hujung ni. Kan sebab adanya min ni kan, haraf jar. Jar maksudnya baris bawah, maka membaris bawahkanlah isim Rabbi itu. Nampak kalau min Rabbi ni jelas. Tapi kenapa ala huda ni tak nampak? Kan? Kenapa ala huda ni tak nampak? Ya? Satu yang kita faham, huda ni hidayah, petunjuk. Tak ada alif lam, hujung kena tanwin lah. Tu sebab hujungnya ni baris atas. Tanwin, huda. Tapi kenapa baris atas? Kenapa tak di baris bawah ke? Kan ala kan dengan min haraf jar. Jar ni baris bawah, membaris bawahkan hujung isim. Tapi kenapa tak nampak pada huda? Untuk makluman, kalimah huda ini, ya, kalimah huda ini, kita kata di hujungnya terdapat, kita kata ya tak ada titik ni. Ya tak ada titik ni, Arab sebut sebagai, dalam bahasa Arab disebut sebagai haraf illah. Haraf ni partikel ya, tuan-tuan. Yang pendek-pendek tu macam ala, macam min. Yang tadilah kita namakan haraf, jar, pendek-pendek. Kalau nampak kat sini haraf, pendek-pendek semua. Pada saya punya rujukan ni. Baik. Jadi, bila kita fokuskan kepada huruf hujung ni, haraf illah. Haraf illah ni maksudnya huruf yang sakit, huruf yang cacat. Hurufnya, dia tak boleh baris atas, tak boleh baris bawah, tak boleh baris depan. Meskipun kalau kita kata ala tu maksudnya dia fungsi haraf jar, jar ni kena membaris bawahkan, tapi tak boleh nampak baris bawah dia. Itulah maksud haraf illah yang kita kena faham. Ya, haraf illah ni mudah kata macam kita kata maknanya partikel yang ataupun haraf yang sakit lah ataupun yang cacat. Maksudnya haraf tu dia tak boleh baris depan, atas, bawah. Kena baris mati je. Begitu. Kalau nak mudah ingatkan, macam kita faham haraf mad. Tuan-tuan, huruf mad yang alif baris mati kan. Yang waw baris mati, yang ya baris mati, yang alif maksurah baris mati. Huruf illah, hujung ni, huda ni, ada ya tak ada titik ini, salah satu daripada haraf illah. Haraf illah, huruf yang sakit ataupun cacat. Dia tak boleh ada baris atas, bawah, depan. Dia sampai bila-bila baris mati je. Itu satu. Kemudian, kita kata, dia banyaklah, ada 4 haraf sakit ni. Salah satunya yang warna kuning ni. Tolong tambah. Kalau kita sebut ya juga kan. Tapi kalau kita nak sebut dengan nama yang tepat, dia haraf illah, namanya adalah alif, ya, alif maksurah. Rasanya ibu-ibu ayah-ayah biasa dah dengar kan dalam kelas tajwid. Biasa asatizah tu dia akan sebutkanlah pada kita ya, yang ya tak ada titik ni namanya salah satu daripada haraf illah, huruf yang cacat, yang sakit, kena baris mati saja, biasa kat ujung. Dan kalau alif maksurah ni, yang ya tak ada titik tu namanya adalah sebagai namanya adalah alif maksurah. Yang ya tiada titik ni. Ya, jadi itu sebablah huda ni dia tak ada baris bawah. Kan? Dia tiada baris bawah macam ni.
Sebab huruf illah. Huruf illah salah satunya alif maksurah. Nampak tak ni? Ya? Berbeza dengan Rabbi. Kalau boleh, kena beza. Beza apa? Janganlah kita pening, tuan-tuan. Rasanya bincang dengan ustaz sebelum ni, macam ni saya tak pernah jumpa pula ada sabdu ni. Sabdu ni kan melibatkan tajwid. Kita kena beza mana huruf yang asal dengan mana baris yang asal. Kalau macam ni ada sabdu, buangkanlah sabdunya, gugurkan. Huruf sebenarnya kita kata huruf dengan baris sebenarnya macam ni. Mim. Simple macam ni. Tapi tambah sabdu ni, kita kena fahamlah Quran ni dengan resam Uthmaninya, dengan baris melibatkan tajwidnya. Kita kena beza tuan-tuan. Mana baris asal, huruf asal, mana yang baris melibatkan tajwid. Ini saya cerita malam ni. Sesi 9. Jangan nanti ada yang nampak min ni, mim sabdu ni mengganggu dia faham. Daripada min ni, kita faham haraf jar. Min, tulisan sebenarnya, baris sebenarnya cuma begini saja. Yang warna kuning ni. Yang tambah sabdu ni tajwid. Kena beza. Samalah juga macam perkataan Rabb, Rabbi. Janganlah kita nampak ra ini sabdu, kita pun kata kalimah Rabb itu asalnya ada sabdu. Tak, asalnya begini sajalah. Rabb, kan sama ada Rabbu ke, kan? Rabba ke, Rabbi ke. Tapi ini asalnya yang kita boleh jumpa dalam kamus. Ini. Tapi kenapa ditulis macam ni? Sebab melibatkan tajwid, kan? Ada melibatkan apa? Kalau baris mati bertemu lam ataupun ra, kan? Idgham bila gunnah lah. Tuan-tuan lagi tahulah, kan? Okey, baik. Jadi kita kata kat sini Rabb ini nampak jelas. Kita kata Rabb ini maknanya cakap Melayu, Rabb Tuhan, nampak fungsi jar itu aktif, ada pada Rabb. Sebab min itu haraf jar, baris bawah. Dan dia akan membaris bawahkanlah ujung isim Rabb. Itu sebab Rabb ini baris bawah. Baik, jangan lupa Rabb ini sebenarnya tadi saya ada maklumkan dia isim sebab lepas haraf jar, ya, lepas haraf jar, lepas tu baris bawah di hujung, ya. Lepas tu jangan lupa saya pernah share sebelum ni, kalau macam kita lihat macam contoh al-muflihuna, hudan, isim salah satu kena ada alif lam ataupun tanwin. Yang asas jangan tinggal tuan-tuan, penting ni, ya. Rabb ini alif lam tiada, tanwin tiada. Sepatutnya ada alif lam. Ataupun kalau tak ada alif lam, hujung kena tanwin. Ar-Rabbi ke ataupun Rabbin ke. Sebenarnya petanda ni adalah saya tuliskan pada muka surat yang pertama pada kita punya contoh, pada saya punya rujukan ni. Ya, saya tulis petanda isim. Nanti boleh lihatlah ni, ya. Okey. Jadi yang kita nak kongsi kepada ibu-ibu ayah-ayah malam ni, maksudnya kalimah Rabbi ini alif lam tiada, tanwin tiada, kita ingat perkataan tersebut akan berfungsi sebagai mudhaf, kan? Ya, mudhaf. Apa makna mudhaf? Perkataan yang bersandar kepada selepas ni. Begitu. Kalau susah nak ingatkan, fahamkan, contoh Rasulullah. Kita biasa menyebutkan Rasulullah. Perkataan Rasul ni sepatutnya ada alif lam lah. Ar-Rasul ke, ataupun tak ada alif lam, hujung wajib tanwin ke. Tapi perasan tak? Kita baca Rasulullahi. Macam itulah. Rasulullah. Sebab perkataan Rasul itu alif lam tiada, tanwin tiada. Isim yang bercirikan mudhaf, bersandar. Sebab bersandar ini bermaksud perkataan Rasul, ya,
perkataan Rabbi, perkataannya dan juga maknanya itu kita sandarkan kepada selepasnya, kepada him. Macam itulah. Ya, jadi itu sebab Rabbi ini kita kata macam kalimah Rasul. Isim yang alif lam tiada, tanwin tiada, mudhaf. Bersandar perkataannya, bersandar maknanya kepada selepasnya. Rabbi, Tuhan siapa? Tuhan kepada siapa? Tuhan kepada him. Apa makna him? Apa makna him? Him ni sama macam humu ni. Maksudnya mereka. Kalau perhatikan pada nota saya ni, saya nak tunjuk sikit. Okey. Saya ada tulis sikit lah. Okey. Baik. Perasan tak? Sebenarnya, tuan-tuan, yang him ini kita tahu. Dia salah satu daripada kata nama. Tadi kita dengar kata nama yang isim isyarah untuk tunjuk. Ulaika. Yang kedua kita dengar hari ni, dhamir. Him ni. Betul tak? Him dengan humu ni samalah. Kalau perasan pada modul ni yang saya namakan Bakim ni, dia pada yang jalur ketiga ni. Yang ini. Maksudnya dia isim. Ya, isim kata nama, tetapi yang kelas kata nama yang kerap berulang. Kerap kita jumpa. Iaitu namanya dhamir mutasil, kata ganti nama yang melekat, hum ni. Hum. Maksudnya apa? Maksudnya mereka. Cuma perasan tak? Dah pernah bincang dengan ustaz ni. Kalau yang kita tahulah kata nama ni, ada yang hum. Ada yang kita jumpa yang dia melekat, mutasil. Tu sebab kalau tuan-tuan perasan saya letakkan garis ni. Garis ni maksudnya word tu lah, word. Misalnya word Rabbi ni. Word Rabbi ini kita masukkan dalam garisan ni. Okey. Ada hum yang kita jumpa, maksudnya mereka, ada hum yang dhamir mutasil, kata ganti nama yang melekat dengan sebelum. Ada hum yang kita jumpa dia satu perkataan ataupun kita kata hum itu dhamir munfasil. Yang kita jumpa satu-satu, dia tak melekat. Maksudnya dalam ayat sekarang ni kita jumpa dua-dua, tuan-tuan. Betul tak? Satu him ini. Ya, satu him ini yang kita kata satu him ini yang kita kata melekat. Okey, melekat dengan Rabbi, ya. Maksudnya masuk yang mutasil ni lah. Tapi hum. Okey. Lagi satu yang humu. Kata nama juga, tetapi bukan petanda, tetapi kata nama yang kerap berulang. Namanya adalah kita kata sebagai dhamir juga, tetapi yang tidak melekat, berpisah. Sebab kita nampak dia tak melekat lah dengan ulaika ke, dengan al-muflihun ke. Tolong jelas bab dhamir, kata ganti nama yang kita kata yang tak melekat, munfasil, yang berpisah. Contoh macam hum ini, dalam ayat humu ini warna kuning, dan juga kata ganti nama dhamir mutasil yang melekat, hum ini yang saya bulatkan ni. Tapi dua-dua maksudnya apa? Nampak tak saya tulis mereka ni? Mereka semua. Okey. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak tahulah, kita nak tahu apa? Kenapa him kat sini? Ya? Kita kata, kenapa him kat sini? Kita fahamlah isim dhamir mutasil, kata ganti nama yang melekat. Tapi kenapa hanya berubah baris dia? Betul tak? Kenapa berubah? Dan humu ni sepatutnya hum lah. Sepatutnya hum. Hanya dhammah, ya, hanya dhammah, dan kita kata
dia punya asalnya hum. Hanya dhammah, mimnya baris mati. Macam itulah. Okey. Jadi kalau kita nak bincang kenapa jadi begini, saya pernah maklumkan sebelum ni. Kenapa? Sebab ha ini dia akan berubah kepada baris bawah, hum, boleh berubah kepada him. Macam contoh kita bacakan dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh berubah tu. Daripada hum kepada him. Dua sebab ya. Dia sebenarnya dua sebab. Satu, kalau sebelumnya ada baris bawah. Rabbihim. Tadi kan kita faham kalimah, kita kata kalimah Rabbi ini kan berbaris bawah sebab min ini. Okey. Haraf jar. Jadi kita tak boleh baca min rabbihum kalau qiraat Hafs Ibn Asim ni. Kita kena baca min rabbihim. Sebab ha ini baris bawah kerana sebelumnya ada baris bawah. Ini kaedahnya. Maksudnya lepas ni ya, kita akan nampak bukan sekadar hum ini tuan-tuan yang saya bulatkan ni, tetapi hu boleh berubah kepada hi, huma ni boleh berubah kepada hima, sampai huna ni boleh berubah kepada hina. Huna ni maksudnya mereka semua perempuan. Ya? Jangan pelik kalau kita dengar ada hi, ada hima, ada him, ada hima, ada hina. Hanya berubah. Dua sebab. Satu apa? Kalau sebelumnya ada baris bawah. Itu sebablah oleh sebab sebelum hum itu ada Rabbi banyak baris bawah, maka ha itu baris bawah. Apa lagi satu sebab? Lagi satu sebab itu kalau sebelumnya ada ya baris mati. Macam tadilah kita share dengan semua yang tadi kita dengar kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, Allah kata jalan orang-orang yang engkau Allah kurniakan nikmat ke atas mereka. Alaihim. Ya. Alai ni asalnya ala. Ya. Nampak tak tuan-tuan? Perubahan yang berlaku secara kerap. Dhamir mutasil hum mereka tu. Berubahnya satu sebab saja ataupun dua sebenarnya. Kalau pada ayat sekarang di bawah ni, rangkaian kata di bawah ni, kerana sebelumnya ada ya baris mati. Jadi boleh conteng tak? Tandakan sikit dhamir mutasil yang saya letakkan belah kanan ni, hu ya, huma, hum sampai huna ni hanya boleh berubah. Tapi makna tak berubah tuan-tuan. Makna sama lagi. Ya, dia berubah baris. Kerana dua sebab ini. Satu, sebelumnya baris bawah ataupun kalau sebelumnya ada ya baris mati. Penting sebab kenapa perasan tak kalau kita lihat banyak dhamir. Itu sebab saya tak cerita dengan tuan-tuan semua terus. Banyak sangat ni. Kita pergi nanti pada perkataan kalau ada baru bincang. Kan macam wa dah pernah dengar. Hu dah pernah dengar. Ya? Okey? Baik. Jadi, itu him. Jelaslah. Tapi kalau humu ni, ustaz, humu, kita tahu. Hum ini mereka. Ada yang bentuk yang tak melekat. Dhamir munfasil. Kan? Macam humu lah. Yang pada nota kita ni. Munfasil. Tak melekat yang saya bulat ni. Tapi mim kena baris mati. Kenapa pada ayat baris depan? Baris depan. Apa sebab? Saya pernah share sebelum ni. Kalau kita baca begini, hum al-muflihun, perhatikan mimnya baris mati. Mimnya baris mati. Al-muflihun ni awalnya pun baris mati. Saya kirakan tuan-tuan pernah biasa dengar dah. Ya, kita punya orang kata dalam kelas tajwid biasa ditekankanlah isu tentang pertemuan Arab sebut
iltiqa, pertemuan, as-sakinaini. As-sakinaini. Ni. Ya, kita kata pertemuan dua baris mati. Iltiqa as-sakinaini. Pertemuan dua baris mati. Itulah. Ya. Jadi tak boleh pertemuan dua baris mati. Maka dihidupkan baris mati yang pertama pada mim ni. Dihidupkan baris mati pertama pada mim dengan baris depan begini. Dengan baris depan tu sebab kita baca humu. Maksudnya dhamir hum ni dia boleh berubah-ubah barisnya. Kita lah nak kena tahu apa sebab tadi kita bincang. Kenapa jadi him? Asalnya hum. Kenapa jadi humu? Asalnya hum. Jelas tak, tuan-tuan? Ini penting ni sebelum kita bincang yang part yang lain. Saya baru bincang sikit. Ya? Okey. Baik. Saya ulang sikit maknanya. Apa makna tadi ulaika yang kita faham tadi? Isim isyarah untuk jauh, kata tunjuk untuk jauh, ramai, mereka. Kan? Mereka itu. Ya? Maksudnya orang-orang yang bertakwa itu. Baik. Mereka itu ala. Di atas. Huda. Ya? Cakap Melayu. Hidayah. Ataupun petunjuk. Min Rabbihim. Apa makna min Rabbihim? Dari ataupun daripada tu Tuhan mereka. Lepas tu ada wa lagi lah. Wa ni tadi saya ada maklumkan kalau lihat pada pada tulisan saya ni kat sini ya. Ni. Saya zoom sikit lah. Saya namakan haruf kerab. Ibu-ibu, ayah-ayah nampaklah ada ni. Ya? Wa ni. Ataf. Okey? Ataf. Okey, ataf. Baik. Jadi, kita kata wa ni dan lah. Okey, dan. Okey, dan. Paling penting kalau yang tengah menulis sekarang, boleh tak kita tuan-tuan buatkan satu label. Label macam mana? Wa ni atafkan sambung perkataan dengan perkataan ataupun ayat dengan ayat. Kat sini dia lebih sambung ayat dengan ayat tau. Sebenarnya itu sebab kalau kita perasan ulaika diulang 2 kali. Maknanya ayat tu panjang dan ada guna wa ni, kita boleh kata dia gabungkan ayat dengan ayat. Itu sebab kalau kita nak baca, kita boleh berhenti sampai rabbihim. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ya? Boleh berhenti sampai him. Sebab kenapa? Ulaika sampai him ni satu ayat yang boleh berdiri sendiri. Begitulah. Kenapa kita faham begitu? Sebab wa ini, haraf ataf ini, connect ayat dengan ayat ataupun word dengan word. Kat sini, ayat dengan ayat. Ya, sambung ayat ulaika sampai him dengan ayat ulaika humul muflihun. 2 ayat lah. dua ayat. Okey. Baik. Wa tadi kita faham. Kenapa saya bataskan macam ni? Nanti ada kita nak bincang yang agak kita kata dalam sikit lah bersama semua. Ya, okey, baik. Wa dan ulaika tadi apa maknanya? Mereka itu juga, ya. Orang-orang bertakwa itu juga. Humu. Ya. Mereka lah, tapi tak perlu terjemah lah. Perasan tak, tuan-tuan? Ya, ulaika ni tadi ustaz bincang dah ramai kan? Dia dah maksudnya ramai. Kita kata apa? Kita kata maksudnya mereka. Kan ulaika. Lepas tu dalam ayat pun ada humu lagi. Mereka juga.
Jadi kita boleh faham maknanya diulanglah. Ulaika itu isim isyarah untuk jauh mereka itu. Yang humu tu isim juga tapi dhamir yang tak melekat. Dhamir munfasil. Tapi terjemah satu je. Mereka. Tahu tak kenapa diulang macam ni? Biasa kalau pengulangan ni, ulaika mereka, humu ni mereka, apa dia punya fungsi? Apa dia punya peranan? Bila diulang-ulang macam ni, sebenarnya tujuannya adalah untuk nak menegaskan mereka tu siapa? Orang-orang bertakwa tu. Kalau kita terjemah, nampak macam ralat. Ulaika tu mereka itu. Lepas tu humu ni mereka juga. Macam mana nak faham macam tu? Jadi kita nak faham kat sini sebenarnya diulang begini, ya, diulang begini kerana untuk penegasan. Kerana seperti yang kita faham, mereka ini yang dimaksudkan adalah orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Ayat fokus kepada golongan itu. Orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa tu berada atas hidayah daripada Tuhan mereka. Dan orang-orang bertakwa itulah, dia ibarat begitulah. Maksudnya, kalau dalam terjemahan, saya tak pastilah. Terjemahan saya ni, dia tulis, dan mereka itulah. Dia ada tambahkanlah. Tuan-tuan, sebab ibaratnya kan kita kalau sebutlah ni kan macam, dialah, engkau jualah, macam ada unsur penegasan, kan, ada unsur perkhususan, macam itulah. Jadi, pengulangan makna mereka kat sini antara ulaika dengan humu memberi makna penegasan. Kita kata untuk menegaskan. Ada ulama tafsir mengatakan sebegitu. Meskipun ada pendapat-pendapat yang lain tetapi itu yang lebih utamalah perlu untuk ibu-ibu ayah-ayah nampak malam ni. Nampak? Ayat ringkas je tak ada apa pun kita nak fokuskan. Cuma perlu faham sedikitlah tentang tadi apa pengulangan yang asas. Baik. Kini baru saya nak bincang dengan kita tentang perkataan yang agak banyak perlu kita bincang malam ni. Okey, apa perkataannya? Perkataannya satu je tapi pembincangannya tu panjang. Okey, baik. Saya tunjukkan sedikit ya. Perkataan al-muflihuna. Al-muflihuna. Tuan-tuan dengar dulu ya. Okey, baik. Al-muflihuna. Okey. Kalimah al-muflihuna ini kita faham ia adalah isim. Ya, sebab kita kata ada alif lam, ya, ada alif lam, hujung tak ada tanwin. Itu semua nampak. Poin yang kedua, apa yang kita faham al-muflihuna ni? Banyak yang boleh kita faham daripada al-muflihuna ni. Saya nak tanyalah kepada kita, kalau kita ditanyalah misal soalan kan, al-muflihuna ni, tuan-tuan biasa dengar tak al-muflihuna? Ya, dalam azan, dalam iqamah, biasa kita dengar. Ya? Hayya 'alal falah. Kalimah al-falah. Al-falah. Dalam azan itu, dalam iqamah itu, disebut al-falah. Al-falah. Maksudnya apa? Kejayaan. Kan? Kejayaan. Ada sama ke? Dengan al-falah dengan al-muflihun ni? Ada nampak sama ke? Perasan tak ada fa? Ada fa. Ya? Ada lam. Ada lam. Okey? Ada ha. Ada ha. So, samalah. Maksudnya apa? Al-muflihuna ini mesti ada maksud kejayaan ataupun berjaya. Ataupun berjaya. Okey? Baik. Saya nak ceritalah kepada tuan-tuan malam ni. Okey? Kita nak cerita apa? Okey. Satu, kita faham al-muflihuna ni isim, ada alif lam, hujung tak boleh tanwin. Okey, berjayalah. Tadi kita kata berjaya. Ustaz kata tadi maksudnya berjaya ataupun kejayaan. Okey. Ingat tak saya pernah bagi tahu sebelum ni,
Ya. Kalau isim ada una, ya, ada una, isim ni dia maskulin. Perkataan tu Arab ni dia macam fresh dengan Italy. Dia punya kata nama ada gender. Tapi bukanlah maksudnya bila kita kata maskulin ini untuk orang-orang lelaki saja, tak, umum. Perkataan itu saja. Perkataan itu al-muflihuna kan isim. Isim kan ada gender. Gender dia maskulin. Muzakkar kalau ada una ni. Dan kalau ada una ni, dia bentuk apa? Satu ke banyak? Saya tunjukkan nota saya kepada tuan-tuan malam ni. Perhatikan. Nampak tak? Saya besarkan sikit kot. Ya, ni. Saya susun nota ni. Perasan tak? Ada una. Kalau nak salin pun tak ada masalah. Ya, ada ina. Okey. Kita dah faham. Maksudnya, Ustaz, kalimah al-muflihuna ni, dia ada una. Ada una. Maknanya perkataan itu jamak 3. Jamak 3. Jamak ni maksudnya banyak lah, banyak. 3 dan ke atas. Maksudnya ramailah. Okey. Dan perkataannya muzakkar. Nampak tak ni, tuan-tuan? Ya. Okey, itu satu. Baik. Itu satu yang kita dapat. Okey, maksudnya al-muflihuna ni banyak. Banyak. Maksudnya kita kata ramailah yang dikatakan berjaya tu. Kenapa ramai? Sebab rasional lah, logik lah, sebab refer kepada who, mereka, refer kepada ulaika, mereka, ramailah. Itu sebab guna al-muflihuna. Bentuk isim yang kita kata ada una. Bentuk isim yang ada una ni maksudnya perkataan tu banyak. Bilangannya banyak, jamak. Dan muzakkar perkataannya maskulin. Baik. Itu satu. Okey. Saya nak pesan malam ni saya nak cerita lagi. Okey, saya nak cerita apa? Al-muflihuna ni agak-agak kan boleh jumpa tak dalam kamus? Kita tak boleh jumpa dalam kamus sebenarnya perkataan al-muflihuna ni. Sebab kenapa? Nanti saya tunjukkan. Satu, yang kita kena faham, yang kita kena set adalah al-muflihuna ni banyak, okey. Dan kita kata kita tak boleh jumpa dalam kamus. Tak boleh jumpa dalam kamus. Okey. Sebab kenapa? Dalam kamus, perkataan dalam kamus, dia punya bentuk mesti kita kata yang past tense. Pattern dia macam ni. Pattern dia kosong. Kosong ni maksud saya, perkataan tu tak ada apa-apa tambahan. Hujungnya baris atas ada huwa. Saya tunjukkan kejap ya. Perasan tak tuan-tuan, saya ada tuliskan kat sini pada modul saya, pattern kosong macam ni. Ujung baris atas ni, bila perkataan, macam kita bincang minggu lepas, perkataan khalaqa, menciptakan, perkataan qaddara, perkataan akhraja, mengeluarkan, ya. Perkataan-perkataan itu, perkataan yang kita boleh jumpa dalam kamus. Yang pattern dia kosong macam ni, bila pattern kosong macam ni, dalamnya ada huwa, maksudnya past tense, fi'il madhi, dia kata akah. Nampak tak saya ada boldkan kata akah ni? Mungkinlah tuan-tuan dan puan-puan tanya. Macam mana kita nak faham kalau muflihuna ni, ustaz kita sekadar faham isim. Tak ada alif lam, hujung tak ada tanwin. Itu kita tahu. Kita dengar tadi nampak. Una ni dia muzakkar perkataannya,
jamak. Macam mana kita nak tahu daripada muflihuna ini kita tak boleh jumpa ataupun kita kata macam mana kita nak cari dalam kamus? Kan? Okey. Saya berikan dia punya apa? Dia punya cara dia. Ya. Pertama, nak cari dalam perkataan dalam kamus, kita kena bentukkan perkataan tu kepada asal. Kepada perkataan yang kita kata asal. Perkataan asal ni maksudnya kita kena buangkan alif lam, ya. Buangkan alif lam, buangkan tambahan hujung. Lagi satu kan, tuan-tuan kena ingat, ya, kena faham betul-betul. Faham macam mana? Yang nampak tak ada saya letakkan una, ina. Ya, una, ina. Ini tambahan tau pada perkataan. Tambahan pada perkataan. Tambahan. Tambahan. Saya nak tunjuk contoh lah kejap ya. Dalam saya nak tunjuk contoh pada tuan-tuan. Contoh. Tadi contoh. Saya buka mushaf kejap mushaf. Kejap. Okey. Okey, saya buka mushaf sebentar. Nak orang kata kongsilah sikit ya dengan semua. Okey. Contohnya ini tak nampak mana ya? Ada unah. Sekejap. Okey, ni tak ada. Okey. Yap. Kejap, ni bukan. Okey, ni. Muka surat surah Al-Hajar. Surah ni ya, surah Al-Hijr, ya. Maaf, surah Al-Hijr. Muka surat 262 kat bawah ni. Di bawah ni. Perasan tak ada perkataan mashur. Una ni, waw nun ni, dia tambahan tau. Tambahan. Maksudnya perkataan tu mashur. Mashurun ni, cakap Melayu, sihir. Mashurun ni maksudnya apa? Orang-orang yang disihir. Orang-orang yang disihir. Kenapa banyak? Sebab ada una. Kalau kita buangkan una ni, tinggal mashurkan. Mashur ni akan jadi bentuk, mashur ni dia akan masuk bentuk yang mufrad. Satu. Dapat tak tuan-tuan? Saya ulang. Ya, contohnya tadi perkataan mashur, cakap Melayu, sihir. Ramai sebab ada una. Ya. Orang-orang yang disihir. Okey. Kita kena buangkan una. Sebab una ni tambahan. Kita kena buangkan una tu untuk usaha nak tahu kata akar. Kita buangkan una. Tapi tahu tak, kalau kita buangkan una ni, tinggal mashur. Mashur ini, mashur ini, kalau tadi mashurun, orang-orang, ramai. Kalau mashur, seorang yang disihir. Nampak tak? Tuan-tuan, betapa senangnya kita nak faham. Perkataan tu plural, perkataan tu jamak, banyak. Nak dapatkan bentuk satu dia. Contoh macam orang-orang. Macam kita kata kat sinilah. Dalam ayat kat sini, al-muflihuna, dia maksudnya kat sini,
orang-orang yang berjaya. Ramai kan orang-orang yang berjaya. Kalau saya tanyakan, macam mana kita nak sebut seorang yang berjaya berpandukan kepada pendekatan kita tadi. Tadi Ustaz ada bagi tahu, Una ni dia petanda perkataan tu banyak, jamak. Nak dapatkan bentuk mufrad, nak sebut seorang, kita kena buangkan dia punya una di hujung. Nak dapatkan seorang yang berjaya, seorang yang sukses. Jadi kita buangkan, saya ambil al-muflihuna, ni contohlah, contoh. Buangkan, ambil al-muflihuna, nak buang apa? Nak dapatkan makna seorang. Nak dapatkan makna mufrad, seorang. Buangkan dia punya una. Nampak tak ni? Jelas tak ni? Penting. Sebab kenapa? Biar tuan-tuan nampak. Kita kata dia punya perubahan. Sebenarnya daripada muflih ini, kalau tuan-tuan gunakan point yang saya share ni, nak menyebut dua, beza. Kalau macam dalam English, kalau macam dua ni dah masuk plural kan? Tapi dalam Arabic, dua ni belum lagi dikira plural. Dua, ada dia punya bilangan tertentu, pattern tertentu, tambah ani, tambah aini, nanti kita bincanglah. Ada waktu lagi ni, panjang. Ya. Cuma nampak tak, itu satu. Al-muflihuna, apa maknanya? Orang-orang yang berjaya. Kenapa nampak banyak? Ada una. Ada una. Ya? Jamak. Macam mana kita nak menyebut seorang yang berjaya, buangkan tambahan yang una di hujung, yang mana una tersebut merupakan petanda. Una tersebut merupakan petanda bahawa perkataan itu banyak. Itu sebab kalau kita dengar mukminuna, al-kafiruna, al-muslimuna, banyak. Okey, itu satu. Itu satu part. Baik. Tadi Ustaz ada bincang, kita nak faham kata akar. Ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan malam ni. Nak tunjuk malam ni, macam mana kita nak faham kata akar dia. Okey. Tadi saya kata, buangkan tambahan kan? Buangkan tambahan alif lam. Kita buangkan alif lam. Ini semua tambahan. Tambahan pada perkataan. Kita buangkan. Alif lam. Una pun buang. Dan Alhamdulillah, tadi kita ada bincang, bila una buang, kita dapat muflih. Muflih ini kita jelas. Seorang. Seorang yang berjaya. Sebab macam muallim. Seorang guru. Macam tu. Okey. Kemudian macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak tahu, Ustaz, kata akarnya? Yang tadi dikatakan bahawa kata akarnya mesti bentuk past tense yang pattern dia kosong, hujungnya baris atas, ada huwa dalam, iaitu pada nota saya ni saya letakkan warna coklat ini. Yang ini. Kalau tuan-tuan perasan, saya zoom out ya, saya ni kan, saya kecilkan. Ni. Sebenarnya fi'il madhi pattern dia banyak. Fi'il mudhari' pattern dia banyak. Itu yang saya pesan banyak kali minggu lepas. Banyak pattern tu macam-macam. Jadi kita akan bincang satu persatu lah supaya tuan-tuan nampak kan. Okey. Berbalik kepada soalan tadi kan. Apa asal untuk muflih? Jangan pelik kalau orang yang dah lama belajar pun kadang-kadang dia tak perasan cara untuk faham kata akar ataupun nak faham mengenal kata akar. Sebab kenapa? Saya tunjukkanlah kejap ya. Okey. Perkataan muflih ini maksudnya apa tadi? Seorang yang berjaya. Mufrad, tunggal dan muzakkar. Dia masuk pada bahagian ini.
Dia masuk pada bahagian ini. Pada bahagian yang saya tandakan tik ni, tuan-tuan. Kan? Okey. Sebab tak ada apa-apa tambah. Baik. Jadi, kita pun nak tahulah macam mana akar dia. Saya tunjukkan sikit. Okey. Agak banyak tapi lihat umum sajalah. Okey. Ini tajuknya pola perkataan. Pola perkataan. Saya pernah cerita sebelum ni. Kita kata setiap perkataan, ya, setiap perkataan Arab, contohnya perkataan muflihun ini, muflih ini, orang yang berjaya, ada pattern dia. Ada pattern dia. Maksud saya pattern yang kalau kita sebut pattern tu, terhasil perkataan ini. Dia begitu. Ya, baik. Jadi, contohnya, ya, kalau kita lihat sekarang ni, saya tunjukkan teruslah tapi yang ringkas. Ini semua ni yang tuan-tuan nampak ni, ini semua bunyi. Macam contoh kalau kita sebut perkataan qara'a, membaca. Yes. Saya ambil satu contohlah ya. Qara'a. Okey. Kita kata qara'a. Membaca. Kataba. Menulis. Dakhala. Masuk. Ini semua kata akar. Okey? Iaitu pattern dia macam tadi saya ceritalah. Pattern dia macam ni. Pattern dia kosong, hujung baris atas, ya. Pattern dia kosong, qara'a, baca, kataba menulis, dakhala masuk, pattern kosong. Maksud saya pattern kosong ni, huruf tu memang kata asal. Memang huruf qa, ra, alif, kaf, ta, ba, dal, kha, lam. Ini huruf asal. Huruf asal dia. Bukan huruf-huruf tambahan, bukan. Okey. Ketiga-tiga ni dia sebenarnya fi'il madhi. Sebab pattern macam ni. Kalau perasan hujung baris atas, maksudnya semua ni adalah madhi, ada dia. Ada makna huwa dia. Ada makna telah. Macam tu. Okey, ini yang kita bincang banyak kali lah. Okey. Jadi, bila kita sebut begini, tuan-tuan, puan-puan perasan tak? Tiga-tiga ni bunyinya sama. Bunyinya, perkataan ni semua terhasil daripada bunyi, ya, terhasil daripada bunyi fa'ala. Fa'ala. Ya? Bila kita sebut fa'ala, 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 maka terhasillah perkataan qara'a. Bahasa Arab dia macam tu. Setiap kalimah ada pattern, ada bunyi dia. Kalau kita contoh menyebut fa'ala, dapatlah dakhala. Dia telah masuk. Contohnya. Fa'ala, sebut fa'ala, dapatlah kataba. Dia macam tu sebenarnya. Tu sebab saya pesan awal-awal, jenis kita belajar ni tuan-tuan, jauh. Banyak. Jadi, bayangkan al-muflihuna ni, tadi bincang isim, bincang bilangan jantina kan? Lepas tu, bincang huruf tambahan pula. Alif lam dengan una. Bincang macam mana pula daripada jamaah tu kita boleh dapat kepada bentuk tunggal dia. Kita dah bincang. Sekarang ni nak bincang kata akar dia. Baik. Saya berbaliklah. Maksudnya tadi saya cerita bahawa setiap kalimah ada pattern. Maksudnya ada pola je lah. Polanya yang daripada salah satu ni, yang banyak-banyak ni. Saya tuliskan kepada tuan-tuan. Okey. Baik, saya tunjukkanlah. Ya? Baik. Perkataan muf'il, ya, ataupun kita kata perkataan muflih. Muflih. Ya, muflih. Kalau qara'a, kataba, dakhala, berdasarkan bunyi fa'ala. Ini dia punya bunyi ya. Fa'ala ni bunyi. Bunyi dia. Okey.
bunyi. Macam contoh, kalau kan macam contoh, kalau kita sebut fa'ala, ya. Kalau kita sebut fa'ala, 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 fa'ala. Kita masukkan bunyi dengan baris. Fa, fa'ala, fa, a, la. Dapatlah perkataan Arab. Akala. Akala ni tadi tuan-tuan dengar. Pattern kosong, hujung baris atas, ada hua dalam, kata akar. Dia telah makan. Macam tu hasil perkataan Arab. Kita kata daripada aspek tata bahasa dia lah. Begitu. Jadi isu yang sama untuk muflih. Kita dalam proses nak faham ni. Apa asal untuk muflih ni? Apa kata akar dia? Baik. Buangkan alif lam waw nun, dapatlah muflih begini. Saya tunjuk ya pada tuan-tuan. Okey. Agak-agak maksudnya apa? Bunyi perkataan tu mestilah awal dia kena baris depan. Tuan-tuan betul tak? Ya. Lepas tu kena baris mati. Lepas tu kena baris bawah. Kena tanwin lah. Hujung kena tanwin lah. Tanwin ke, tak tanwin ke. Tapi saya pernah pesan sebelum ni, ya, muflih ni isim kan seorang yang berjaya. Kalau nanti tuan-tuan ada kamus, tuan-tuan tengok sendiri. Banyaknya isim, kata nama, dalam kamus, hujungnya dengan dhammah. Sebab kita faham macam default lah, default. Default, asal, begitu. Okey. Baik. Jadi, kita kata perkataan ini muflih. Barisnya macam ni. Bila baris macam ni, saya terus cerita ringkas dahululah. Nanti ada waktu kita boleh bincang detail pada modul saya ni. Sebagai rujukan. Ya, okey. Baik. Sebagai rujukan tambahan. Kalau perasan, baris macam ni, dhammah, baris mati, baris bawah, baris depan. Ya? Dia sebenarnya berkaitan dengan ini. Saya tunjukkan ya. Mana tadi? Ini. Perasan tak? Mim ini dhammah. Ya, dhammah. Fa ni baris mati. Ain baris bawah, baris depan. Sama dengan susunan yang kita dapat muflih ni. Saya bincang ni sebab nak tunjukkan kepada kita macam mana kata akar untuk muflihuna ni. Ni saya tunjuk. Maksudnya apa? Perkataan muflih, perkataan muflihun, perkataan muflihun, muflihu ke, muflih ke, dia berdasarkan bunyi muf'ilun. Muf'ilun. Okey, muf'ilun. Baik. Bila kita sebut muf'ilun, 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 kita masukkan bunyi dia. Muf, ya. Muf'ilun. Dapat apa? Dapatlah muflihun. Muf'ilun, muflihun. Seorang yang berjaya. Jelas tak ni tuan-tuan? Ya. Tadi nampak tak macam mana ustaz muflihun, muflih ni? Tadi kan kita bincang, itu kan mufrad, tunggal untuk yang banyak ni. Dah mula nak dapat kepada kata akar dia. Okey. Bila kita faham muflih ini, seorang yang berjaya, seorang yang berjaya, kita pergi kepada dia punya kata asal dia. Dia punya kata asal dia ataupun kata akar dia. Kenapa pergi sampai kenapa halakan sampai ke sini, sampai box ni? Sebab box ni kalau perasan tajuknya madhi. Saya dah bagi tahu kan? Kata akar dalam kamus fi'il madhi. Kata akar dalam kamus kita kata berbentuk fi'il madhi. Saya tunjukkan nanti. Tak ada masalah. Okey. Baik. Apa bunyinya ini? Af'ala. Tuan-tuan. Af'ala.
Okey. Fahamkan betul-betul ya. Okey. Baik. Kalau kita sebut af'ala, ya, kalau kita sebut af'ala, 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 ya, af'ala, 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 kiranya bunyi je lah, ustaz, untuk kita menghasilkan ataupun untuk kita tahu muflihuna ni apa perkataan yang asal dalam kamus, dia punya kata akar, past tense dia. Maksudnya juga nanti ada maksud berjaya. Okey. Baik. Bila kita menyebut tadi, daripada muf'ilun, saya halakan kepada bunyi af'ala, kepada bunyi af'ala sebab selari dia, dan kenapa af'ala sebab fi'il madhi. Sebab fi'il madhi. Okey. Bila kita menyebut af'ala, cuba tuan-tuan, puan-puan masukkan pada perkataan kita ni. Af'ala. Af'ala. Kan, bila kita masukkan, dapat apa? Dapat aflah, af'ala. Aflaha. Af'ala, aflaha. Af'ala, aflaha. Maksudnya apa? Jangan lupa, ini fi'il apa tadi? Madhi, patternnya kosong, ya. Hujung baris atas, ada huwa dalamnya, ada huwa di dalamnya. Ya. Pattern dia ikut pattern macam ni. Ikut pattern yang macam ni. Ni, yang saya bulatkan ni. Ada huwa, fi'il madhi, ada dia, ada telah, ada maksud berjaya. Biasa tak kita dengar aflaha? Jangan lupa tuan-tuan, ya, ayat Quran kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya. Qad aflahal mu'minun. Saya tunjukkan ni. Qad aflahal mu'minun. Okey. Ada perkataan aflaha. Ayat sebentar ya. Okey. Tu satulah. Okey. Tu nanti kita bincanglah ya. Ada satu ayat Quran, ayatnya adalah berbunyi qad aflahal mu'minun. Ada perkataan aflaha ni. Kita kata maksudnya berjaya. Dia telah berjaya. Okey. Perhatikannya, saya kata al-mu'minuna ini, al-muflihuna ini asalnya aflaha. Betul ke? Kita akan nampak ada perkataan muflih. Apa makna muflih tadi, tuan-tuan? Seorang yang sukses, yang berjaya. Asalnya aflaha. Saya type sikit dalam contoh. Saya nak type dalam contoh ni, saya nak tunjuk. Okey, kejap. Contoh. Okey. Saya type lah contohnya. Contohnya saya kata muflih lah. Okey, muflih. Nanti saya besarkannya, saya nak tunjuk contoh sikit. Muflih. Okey, ni. Okey. Ataupun kita, kalau muflih ni mungkin, kejap saya nak tunjuk contoh. Okey. Okey. Perasan tak? Okey, perasan tak? Baik. Mim dibuang. Ya Ustaz. Mim itu kita ya, mim itu kita buang. Puan, ya, mim itu kita buang. Ya, mim yang di awal. Baik, saya nak tunjukkan ni. Perasan tak di sini? Tuan-tuan lihat ya. Dia tulis muflih. Baru tadi bincang. Muflih. Seorang yang berjaya. Mufrad, singular daripada muflihun yang telah kita removekan. Tambahan-tambahan yang menampakkan plural.
So kita pun buanglah. Then bila kita check balik, muflih. Perasan tak, dia tulis apa tuan-tuan awal ni? Fi'il dia, kata akar dia. Kenapa dia tulis fi'il? Sebab itulah dalam kamus, kamus beri kata akar. Kata akar, fi'il. Fi'il madhi. Nampak tak? Kalau sekali pandang ni banyak sangat perkataan-perkataan warna biru ni yang hampir dengan falah, kejayaan. Tapi fokuskan saja di nombor 9 ni di awalnya. Nampak tak? Aflaha. Maksudnya apa? Tak lari daripada yang tadi kita cerita kepada ibu-ibu ayah-ayah. Maksudnya muflih ni asalnya aflaha. Ini web tunjuk ni. Saya tunjuk pada tuan-tuan. Maksudnya apa? Muflih ni, nak cari dalam kamus, kita boleh cari dengan perkataan aflaha. Berjaya. Dia telah berjaya. Baru tadi bincang aflaha. Tak padam lagi tadi aflaha. Kan ni? Ada huwa, ada dia, samalah. Nampak? Web ke dalam kamus yang hard copy ke sama tuan-tuan. Yang penting cara tu kita nak kena faham. Teknik. Teknik dia. Kalau kata muflih ni, ya, kalau kita kata muflih ni, asalnya bukan aflaha, kenapa dia letak bawah aflaha? Maksudnya, insyaAllah kalau tuan-tuan ikut kita punya cara ni, fahamkan betul-betul, tadi saya cerita tentang apa tadi? Tentang kita kata daripada muflihun, yang kita faham isim yang jamak, ya, isim yang jamak saya review balik, isim yang jamak ada una. Bila kita nak tahu kata akar, we need to remove dia punya prefix dengan suffix. Kita kena buangkan alif lam, buang. Waw nun pun kita buang. Dapatlah singular dia. Kan? Muflih, seorang yang berjaya. Sebab tadi ustaz ada bincang, masuk macam muallim ni, seorang guru. Tempat yang sama. Nampak tak? Tu sebab perkataan Quran ni, saya berulang kali saya kata, berpattern. Berapa banyak tuan-tuan jumpa una ina? Ini belum lagi kita bincang. Kenapa una? Kenapa tak guna ina? Sedangkan pada nota ni dia sebut boleh una. Muflihuna, boleh ina. Muflihina, itu senang. Nanti kita kongsi pada tuan-tuan. Ya? Jadi muflih ini seorang. Muflih ini bunyinya tadi berdasarkan bunyi, kita kata bunyi muf'ilun, pergi kepada asal dia, bunyinya af'ala, sebab kata akar mesti fi'il madhi. Bila kita sebut af'ala, maka dapatlah bunyi aflaha. Memang kalau tuan-tuan tanya, ustaz, kalau kita tak tahu makna, kalau kita tak faham makna, memang agak sukar jugalah kan kita nak tahu muflihun tu jamak. Kalau kita buangkan dapat pula mufradnya. Tapi boleh tak makna tu kita tolak tepi, fahamkan dahulu macam mana daripada jamak una, muflihuna, boleh tuan-tuan dapatkan kepada mufrad. Boleh nampakkan kepada kata akar dia. Fahamkan yang basic tu dulu. Sangat penting. Apa contohnya tadi? Saya siap tunjukkan web ni. Tuan-tuan boleh buka Al-Ma'ani. Ni. Ini. Muflih. Warna-warna biru ni, dia punya kita kata morfologi. Perubahan kata. Macam Melayu tuan-tuan, kalau kita sebut macam sekarang ni kan penjarakan. Ada menjarakkan, ada jarak, ada dijarakkan, ada tempat penjarakan. Macam itulah warna-warna biru ni. Kejayaan, ya, kita kata sesuatu yang dijayakan,
Macam tu. Itulah yang kita boleh faham daripada yang table yang saya buatkan ni dalam modul saya. Ini. Okey, baik. Itu satu. Okey, itu jelaslah ya, maksudnya kalau kita sebut muflih, ya, muflih asalnya aflaha, berjaya, berjaya. Okey, kalau kita sebut muflih ini, kita cuba kejap, cuba macam mana? Muflih maksudnya apa? Seorang yang berjaya. Kalau kita nak sebut dua orang yang berjaya, kita lekatkan dengan elemen yang ada konotasi dua. Ambil muflih tu, lekatkan dengan ani. Dapat apa tuan-tuan? Muflih kalau lekat dengan ani, muflihani. Dua orang yang berjaya. Sangat mudah kalau tuan-tuan tengok step dia tu. Ada dua lah. Nak menyebut dua orang yang berjaya, ani pun boleh, aini pun boleh. Tapi yang pasti kena ambil yang bentuk mufrad. Mufrad dia tu, singular dia, lekatkan dengan ani ke, dengan una ke, baru ada konotasi makna yang berbeza. Nak menyebut dua orang yang berjaya juga, kita akan boleh lekatkan dengan aini. Maksudnya nak menyebut dua ini, dua orang lelaki, dua orang guru, ada dua sebutan, ada dua pilihan. Pilihan pertama dengan pilihan yang kedua. Ni. Pilihan pertama dengan pilihan yang kedua. Maksudnya kita sebut muflihani ataupun lekatkan dengan ambil yang mufrad dia, muflih ni, muflih dia senang je tuan-tuan, macam tu je cara dia. Ya, muflih lekatkan dengan aini. Dapat apa? Muflihaini. Muflihaini. Apa maksud muflihaini? Dua orang yang berjaya. Senang tak tuan-tuan? Kalau ada table ni, mudah. Mudah. Okey, baik. Saya padam kejap ya. Dah penuh dah. Okey. Macam mana pula nak menyebut orang-orang yang berjaya? Ambil yang singular dia, muflih. Ambil yang singular dia, ya, muflih, attachkan dengan masing-masing attachkan dengan una dan ina. Ada dua pilihan lah. Nak menyebut orang-orang yang berjaya. Satu apa? Muflih dengan lekat dengan una. Dapat apa? Muflihuna. Orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya. Lagi satu apa? Lagi satu, lekatkan dengan ina. Muflih, lekat dengan ina dapat apa? Muflihi. Muflihi. Sekejap ya. Muflihi. Muflihina. Muflihi. Muflihina. Ni. Muflihina. Maksudnya di sini, kita nampak ada dua. Ada dua. Ini ada boleh una dengan ada ina. Ada una, ada ina. Maksudnya kalau kita sebut muflihuna dengan muflihina, maknanya sama tak? Maknanya sama. Orang-orang yang berjaya. Nampak tak? Tuan-tuan betapa jauhnya kita nak faham al-muflihuna ni. Mula-mula tadi, maaf mana tadi? Mula-mula tadi kita nak tahulah kan, dia punya orang kata isim tu bilangan dia berapa, jantinanya apa tambahan. Hari ni kita kena nampak mana huruf-huruf tambahan.
Sebenarnya yang saya tuliskan ni, yang timbul-timbul ni, una, ina, ani, aini tu tambahan pada perkataan yang kita kena buang. Nak dapatkan tunggal dia sebelum kita dapat kepada kata akar dia. Macam tu. Ya? Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat lagi, kita kata perkataan yang ada uh, uh, di sini ya, kita kata muflihuna. Perbincangan terakhirlah untuk malam ni. Tadi dikatakan al-muflihuna, al-muflihina sama. Maksudnya, kan? Dia punya maksudnya sama, Ustaz. Orang-orang yang berjaya. Tapi terfikir tak, tuan-tuan? Kenapa digunakan una? Kenapa digunakan pilihan pertama? Kita faham tadi muflih, seorang yang berjaya. Dua, muflihani, muflihaini, muflihuna, muflihina tu orang-orang lah. Itu. Okey. Tetapi kenapa digunakan una pilihan pertama? Ya. Ada saya tuliskan pada modul saya ni. Maaf ya tuan-tuan, kejap. Saya tak nampak dah. Banyak dah bincang ni. Nak tunjukkan lah. Okey. Modul saya ni, sekadar saya nak bagi tahulah. Kalau tuan-tuan nanti berminat boleh maklumkan pada saya. Asingnya yang ini nota, yang ini modul ni untuk kita punya panduan. Yang nota sesi mingguan tu asing. Itu pun ada juga macam itulah. Yang ini tuan-tuan nampaklah kan dia punya kepentingannya juga tadi kita bincang yang ini. Okey, baik. Saya dah buatkan lengkaplah Arabnya. Rasanya agak membantulah. Okey, baik. Tajuknya di sini i'rab. Okey? Kenapa pilih una? Ya? Kenapa pilih una? Sedangkan muflihuna, muflihina sama. Orang-orang yang berjaya. Nak dapat jawapan dia, kita kena faham dia punya pola ayat. Pola ayat. Pola ayat. Dalam bahasa Melayu, kalau kita perasannya, dalam bahasa Melayu, pola ayat ataupun ayat dimulakan dengan kata nama, ya, mereka ke siapa-siapalah. Ayat dalam bahasa Melayu biasa bermula dengan kata nama. Tapi dalam bahasa Arab ni berbeza. Ada ayat start dengan kata nama, start dengan kata kerja. Kita belum pernah bincang lagi. Tuan-tuan, nanti kita akan bincang. Pola ayat. Nampak tak tadi saya dah bracketkan awal-awal kepada tuan-tuan. Saya kata tadi wa ini menyebabkan kita nampak ayat ini ada dua ayat yang boleh kita faham. Satu ulaika sampai rabbihim, satu ayat. Mereka itu ataupun orang-orang itu, orang-orang yang bertakwa itu ada di atas hidayah ataupun petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu jugalah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Okey. Baik. Nak faham macam mana ayat ini ulaika sampai al-muflihun, ayat ini bermula dengan ulaika. Ya, sebab saya kata tadilah ulaika sampai al-muflihun ni satu ayat. Ya, satu ayat. Ayat bermula dengan ulaika. Ulaika ni tadi kita faham isim isyarah kan. Maksudnya ayat ini bermula dengan isim. Bermula dengan kata nama. Ada istilah dia. Ayat Arab sebut jumlah. Jumlah. Kalau bermula dengan isim, perhati ya, tuan-tuan saya ada tulis pada modul ni. Pada rumus ni saya ada tulis saya ada tulis di sini percaya ini bukan
Rangkai kata mana tadi? Bukan. Okey, ni bukan. Okey, yang ini. Maaflah tuan-tuan. Apa banyak kan dia punya ni perasan tak nombor 18 ni? Cuba fokuskan kejap. Jumlah ismiyah, ayat yang dimulakan dengan isim. Ini pegang ya, ayat. Tadi dengarkan ada ayat start dengan kata nama. Misalnya, ulaika humul muflihun. Sama jugalah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Kedua-dua ni ayatnya bermula dengan jumlah, ayat bermula dengan isim. Tapi kita nak fokus yang bawah ni ya. Kita nak fokus yang bawah ni. Yang warna kuning ni. Yang fontnya warna hitam ni lah. Yang warna kuning full ni. Tuan-tuan. Ayat bermula dengan isim. Ayat dimulakan dengan isim. Namanya apa? Saya dah tulis dah kat sini. Jumlah ismiyah. Tu. Kita pun tulislah. Jumlah ismiyah. Jumlah ni ayat. Jumlah ni ayat. Ismiyah yang bermula dengan isim. Okey. Saya ringkaskanlah. Jumlah ismiyah ni mesti ada mubtada, subjek dengan khabar. Okey? Bila kita jumpa jumlah ismiyah, kita nak faham ni, tuan-tuan, kenapa pilih Una tadi kan? Okey. Ayat penuh ni jumlah ismiyah. Ayat bermula dengan isim. Bila jumlah ismiyah, mesti ada kita kata dia punya mubtada'nya, kita kata subjek lah. Subjek. Subjek tu Arab sebut mubtada'. Khabar mesti ada predikat dia. Khabar dia. Kalau susah nak camkan mubtada' khabar ni, fahamkan macam kalau kita buat ayat, Muhammad adalah seorang pelajar. Macam itulah contohnya lah. Ya? Muhammad itu mubtada'. Subjeknya. Apa ceritanya? Apa khabarnya? Apa predikatnya? Ialah ataupun adalah seorang pelajar. Bahasa Arab pun ada begitu. Tuan-tuan, terutamanya dalam ayat yang bermula dengan isim. Misalnya ulaika. Ayat penuh ni, ulaika humul muflihun, ada mubtada'nya, ada khabarnya. Macam itulah. Ya, ada mubtada'nya, subjeknya, fokus dia, ada khabarnya. Ceritanya, macam itulah. Okey. Baik. Bila kita faham begitu, maknanya pada form jangan jangan rasa susah sebab saya dah tulis pada rumus ni. Nanti kalau tuan-tuan ada, nanti boleh bacalah, boleh tengok-tengok ya. Saya tulis kat sini, mubtada', subjek yang kita nak tahu tu isim yang mulakan ayat. Senang je. Maksudnya apa? Ayat ni ulaika sampai muflihuna jumlah ismiyah. Okey. Ayatnya start dengan kata nama. Ustaz kata bila ayat start dengan kata nama ni, kita perlu identify dua. Subjeknya, mubtada'nya dengan khabarnya, predikatnya. Macam Muhammad ialah seorang pelajar. Muhammad mubtada', seorang pelajar khabar. Dia sebut di sini mubtada' memulakan ayat. Saya nak memudahkan tuan-tuan ni. Ya, jadi harapnya tuan-tuan boleh ikutlah. Kan kita, ya memang hari ni saya bincang dalam sedikit. Sebab kenapa? Nak tunjukkanlah kepada tuan-tuan kan ada perkataan yang boleh kita dapat manfaat. Satu ayat je saya bincang. Tapi panjang tak? Tak habis-habis lagi ni tuan-tuan. Punyalah macam-macam nak bincang pada perkataan tu. Baru fokus al-muflihuna dengan jamak, dengan muzakkar, dengan apa? Dengan fi'ilnya, dengan fi'il madhi.
Ya, dengan terjemahan dia, dengan pola ayat. Banyak tu. Jadi orang kata berperingkat lah kita bincang tu kan. Okey. Jadi mana tuan-tuan agak-agak yang berfungsi sebagai mubtada yang dikatakan memulakan ayat, subjek itu, mubtada itu isim yang memulakan ayat. Tentulah ulaika ni. Ya? Mereka itu. Mereka itu. Orang-orang itu. Logiklah kita kata subjek. Kan? Kita pun masukkan. Kita pun masukkan. Seronok sebenarnya kalau belajar bahasa ni, tapi dengan cara yang mudah, tuan-tuan. Tak perlu hafal sangat pun, tapi kita faham. Maksudnya apa? Mestilah kita pun boleh kata, kalau ustaz kata ulaika sampai rabbihim satu ayat, ayat ni pun start dengan isim, ulaika, maknanya ulaika sampai rabbihim ini pun jumlah ismiyah. Belajar bahasa Arab ni banyak istilah. Kalau boleh istilah, letak 1-2 page khas. Apa maksud jumlah ismiyah? Apa maksud jar? Apa maksud muzakkar? Apa maksud jama'? Apa maksud misalnya fi'il madhi? Letak 1 page. Baru mudah nanti kita nak belajar, tuan-tuan. Ya? Okey. Mana khabar dia? Mereka itu apa? Mestilah tuan-tuan boleh agakkan. Subjeknya, mubtada'nya, fokusnya yang ada pada ayat ulaika. Mereka itu. Apa ceritanya? Mesti dah dapat agak juga. Dan kenapa pilih una? Ya? Kenapa pilih una? Sebab di sini saya tunjukkannya, sebab di sini saya tunjukkan una. Yang ini kemudianlah, kita lama lagi. InsyaAllah kalau tuan-tuan sabar belajar, banyak manfaat boleh dapat daripada kelas yang Hari Qiraat Center ni buka. Ya? Perasan tak kat sini? Ada una. Wow. Una, wow. Pada una tu ada wow ni lah. Jamak. Tadi baru bincang jamak ni plural. Muzakkar ni maskulin. Kita fahamlah. Apa dia sebut? Bila perkataan tu una, maksudnya keadaan perkataan tu mesti salah satu. Salah satu ya. Salah satu daripada kita kata salah satu daripada yang 6 ni. Ya, kita tak pernah bincang lagi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna. Tapi tadi ustaz ada maklumkan bahawa apabila isim itu berkedudukan dengan ada una, isim itu ada una di hujungnya, macam contoh muflihuna, ya, muflihuna. Isim itu di hujungnya ada una, maknanya isim itu kita kata melibatkan salah satu daripada 6 keadaan ni. Kita belum pernah bincang lagi sebab terlalu awal lagi lah. Tapi agak-agak apa yang tuan-tuan nak pilih daripada 6 ni? Yang tadi saya bagi tahu, isim bila ada una, okey, jamak, okey, muzakkar, whatever lah. Dan dia una tu sebab keadaan perkataan tu. Sebab keadaan perkataan muflihuna ni, fungsi perkataan tu, keadaan perkataan itu melibatkan salah satu daripada 6 ni. Nak pilih yang mana? Kita ni sekarang, tuan-tuan, tengah nak cari apa? Predikat kan? Arab sebut predikat tadi apa? Khabar. Maka, kita nak kata apa? Kita nak kata, dipilih una, muflihuna,
bukan ina, muflihina, dipilih una sebab perkataan una ini, muflihuna itu dalam keadaan ataupun berfungsi sebagai khabar. Kenapa pilih khabar? Ustaz, kenapa kita pilih khabar? Kenapa tak pilih yang lain-lain? Kenapa kata muflihuna ni khabar? I kata tadi ulaika sampai muflihuna jumlah ismiyah. Nampak dia berkait tu. Tuan-tuan, nafa muflihuna tu tak boleh pandang macam tu. Kena faham dulu. Pola ayatnya, jumlah ismiyah, ulaika humul muflihun, ayat start dengan isim, ada mubtada subjek perkara itu, ya, fokusnya, ada khabarnya cerita dia. Ikut formula tadi, rumus saya tadi, mubtada awal ayat, ulaika, mereka itu, orang-orang itu. Apa cerita dia? Apa khabarnya? Adalah orang-orang yang muflihuna, orang-orang yang berjaya. Nampak tak? Dia nak faham begini, tuan-tuan kena lihat kepada modul ni sedikit lah. Kalau tak tengok dia tak berapa jelas begitu. Ya, ada una, ya, dia sebab una ni macam tadi saya bagi tahulah. Una ini kerana fungsinya sebagai khabar. Kenapa pilih khabar? Kan kita nak cari khabar. Sebab ayat ni kan jumlah ismiyah. Tadi kan kita ada ulang tadi. Kalau ayat yang jumlah ismiyah, ayat yang kita kata jumlah ismiyah, maka akan ada mubtada'nya, khabarnya. Semua saya listkan pada bahagian akhir modul saya namakan rumus. Begitulah, ya, tuan-tuan. Okey, dapat kita bincang banyak hari ni dengan ibu-ibu ayah-ayah. Cukup untuk setakat itu saya bacakan dahululah makna ayatnya, apa makna ayat penuhnya, ya. Allah mengatakan kepada kita bahawa orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan hidayah daripada Tuhan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Okey, tuan-tuan rehat, fikir-fikirkanlah perbincangan kita ni. Ada beberapa tajuk dah kita bincang. InsyaAllah minggu hadapan saya akan mengulang. Kelas kita jangan risau. Tuan-tuan tertinggal ada mengulang. Saya kebanyakan student orang lama. Saya banyak mengulang, jangan risau. Cuma tuan-tuan lah kena sabar, kena mengulang, kena check, kena tengok orang kata formula, kena buka tajuk-tajuk yang berkait kan. Macam Al-Muflihuna tadi. Berapa tajuk bincang sampai bawa kepada pola ayat, baru faham kenapa una, kenapa tidak ina. Nampaklah sikit bentuk dia tu. Ya? Baik. Saya kira cukup untuk setakat itu malam ni. InsyaAllah nanti minggu hadapan kita akan sambung lagi bersama dengan tuan-tuan. Jadi kita akhiri kelas kita dengan doa. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Innal insana lafi khusr. Illadzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.